Titanic tu kapal yang paling besar pada zaman tu. Faham tak? Ingat tak cerita Titanic? Mak ego duduk gini depan. Akulah tu. Faham tak? Ratus ribu tang, kapal yang paling laju, kuasa kuda paling besar, pisting paling besar, 3 serombong asap paling besar tak pernah dibuat dalam sejarah. Sehingga pakar-pakar laut mengatakan kapal Titanic mustahil tenggelam. Tetapi Allah tak izin dia timbul, maka Allah tenggelamkan Titanic dalam pelayaran yang pertama. Betul tak? Ada. Itu kuasa Allah. Burung kecik boleh terbang jauh, kapal terbang tak boleh terbang. Banyak mana? Tengok dalam YouTube, baru nak naik jet. Baru nak naik kongkok, jatuh, bom. Nak burung duduk tepi kongkok sengit. Aku dak jatuh. Bukan kata burung muda, burung tua dak jatuh. Burung tua terbang ada jatuh, debak ada. Tak jatuh dengan kuasa Allah. Burung tua pada botak burung, tepi ni rambut. Tak jatuh pun. Kongkok jatuh lah. Lah kongkok ni duduk dalam museum. Kenapa? Terlalu berbangga dengan kehebatan. Tahu tak? Itu kata. Allah cipta kita bukan main-main. Dia nak kita tauhidkan dia. Ru'yatul kasrah lil wahdah. Tengok segala kejadian supaya kita balik kepada Allah pencipta yang satu. Jangan bila kita tengok kejadian kita kata makhluk saja hebat, kita lupa Allah. Allah marah kepada kita. Nak kita tengok hebatnya, tak nampak Allah maha hebat. Ni kita tak pandang mikir panggil, budak-budak kongor panggil. Kalau orang cerdik, hebatnya gunung. Siapa tinggi 29,000 kaki. Everest, jirang dia K1 28,000 kaki. Allah hebat. Mesti lebih hebat yang mencipta gunung tu. Tu orang cerdik. Faham? Ingat kita saja. Ingat Tuhan cipta kita pagi keluar cari makan, cari duit, malam balik. Ingat gitu Tuhan cipta kita. Allah suruh kita fikir. Allah suruh tengok langit, suruh tengok cakrawala, tengok kejadian di bumi supaya mengagungkan Allah. Itu tujuan Tuhan cipta kita. Kalau tak buat gitu, maka kita lemah di dalam penciptaan. Tak tahu benda tujuan. Tak usah tengok hak hebat-hebat, hak jauh-jauh. Kita tengok diri kita. Faham? Jadi nak tukar tayar kereta. Pernah tukar tayar kereta? Tayar kereta. Mahal ni 120 sen. Dunlop. Lama mana? Tahan tak 8 tahun? Tak tahan. 8 bulan botak dah. Nak tanding ciptaan Allah, tapak kaki kita. Ada tak botak? Umur 80 tahun ada orang tukar tapak kaki? Tak ada. Tapi tahan tak kereta tayar 8 tahun? Tak. Mereka sipang. Tu pun repuk juga. Kita beli sofa di kedai harga 2,000 sen. Made in Italy. Hebat ni sofa ni. Lembut punya ni. Boleh tak tahan 60 tahun? 30 tahun? Tak. Dan raya tahun depan patok dah kaki. Kena molek 2 kali raya, rosak dah dia punya cushion. Tapi punggung kita ada rosak. Ada orang tukar punggung. Beratur kat klinik, doktor kata mokcik sakit apa? Tak sakit, nak tukar bontot. Ada tak? Tak ada. Dijamin kekal sepanjang hayat. Ciptaan Allah Ta'ala. Hebat tak? Ada. Tapi dah kita bodoh, tak nampak. Tazkirah ada di mana-mana untuk mengagungkan Allah. Tapi kita buta. Kita tak nampak. Kita hanya nampak depan kita saja. Tujuan Tuhan buat kehebatan-kehebatan ciptaan-ciptaan makhluk balik kepada Allah. Maka Allah wajibkan kita baca Alhamdulillah surah Fatihah dalam tiap-tiap rakaat semayang. Surah untuk puji Allah
sebenar-benar yang bijak hanya Allah Ta'ala. Baru jadi orang yang cerdik. Batu kalau Nabi kata orang puji kita, sunat kita jawab Alhamdulillah. Oh, comel bajumu mak, Alhamdulillah. Maknanya lebih comel ialah Allah yang mencipta baju ini. Oh, mu pandai, mu bagus Alhamdulillah. Segala puji bukan milik aku, artinya milik Allah. Tapi kita Alhamdulillah makna dia, kita lah comel. Oh, comel mula ni mak, nampak kau handsome. Alhamdulillah, dalam hati memang aku handsome pun. Pasal apa? Pasal kita jahil. Kita ni jahil. Hukum kita tak reti. Hukum hakam tak reti. Syarat sah semayang tak ingat. Kadang-kadang kita nak beza air mustakmal dengan air mutlak tak reti. Nak suruh takbir raya tak pandai. Tok imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beri dia mikrofon tunduk. Tak pandai. Gang 6 beres. Tak. Itu masalah. Sebab apa? Sebab kita tak sedar lagi. Allah sedang menanti kita. Bila-bila masa tentera Allah, iaitu Israel alaihi salam, akan mari ambil nyawa kita untuk balik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mati tak guna sekapeng dah. Raja pun mati, presiden pun mati, semua mati belaka. Duduk dalam istana mana pun tetap akan mati. Walaupun maknanya anak dia tu doktor pakar, mak dia sampai masa akan mati juga. Ainama takunu yudrikkumul maut, kata Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, di mana saja kamu berada, pasti kamu akan mati. Walaupun kamu duduk dalam istana yang sangat hebat. Nak pergi mana kita pergi? Tu orang tanam-tanam dah tu, zaman tahun 40-an, sudah lama mana? 70 tahun duduk dalam kubur. Zaman Frank Swettenham 130 tahun dulu dah duduk di alam barzah. Zaman hang tua, hang jebak, hang likiu, hang nak pergi mana? Sudah 600 tahun duduk di dalam alam barzah. Betul tak? Orang zaman Nabi Musa 5,000 tahun dah duduk dalam gelap kubur. Orang zaman Nabi Nuh, Allahu Rabbi. Kita tak usah duduk 1000 tahun. Dalam rumah kita black out, pandat tak ada lampu, gelap susah dah. Baru 5 minit telefon, halo, black out, lambat lagi mari beki, black out. Baru 5 minit gelap tu dalam kubur. Kita tak usah masuk dalam kubur. Lalu kok kubur takut dah. Jangan kata 12 malam, 12 tengah hari dak lalu kok kubur. Tengok kubur. Pasal apa takut? Takut benda di kubur. Ada benda biasa kubur. Ada benda di kubur. Biasa ada benda di kubur. Orang takut tak? Ada apa? Ada duit? Ada hantu. Siapa ajarmu ada hantu di kubur? Tak. Banyak sangat tengok movie percaya di kubur ada hantu. Padahal di kubur mana ada hantu? Ada dalam hadis khabar hantu duduk di kubur? Tak ada. Ayat Quran? Tak ada. Kita diperbodohkan oleh cerita-cerita lakonan. Cerita lakonan tu bukan akidah. Dia buat hiburan saja. Yang mugi percaya siapa sukuh. Tu kita masalah. Kita tengok dalam cerita-cerita dalam drama-drama. Last kali dia ada tulis tak? Cerita ini hanyalah rekaan semata-mata. Tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Betul tak? Patut dia tulis gini, kamu semua kena tipu belaka. Tapi kita percaya akhirnya tak lalu kok kubur kerana takut ada hantu. Tak ada, di kubur hanya ada mayat-mayat yang dikuburkan. Faham? Tak ada hantu. Ataupun yang ada roh-roh yang tidak diterima oleh Allah naik ke langit.
La tufattahu lahum abwabus sama, kata Allah. Roh-roh munafik, roh-roh kafirin tidak dibuka pintu langit, maka berkeliaran di bumi. Hantu tak ada. Kita percaya sangat. Tengok cerita hantu, takut. Dia beli movie, tengok televisi cerita hantu, cerita seram. Nak, oh takut dia. Siapa ada pergi kecing? Kecing lah botol. Cing. Takut. Padahal cerita hantu tu hantu sungguh ke dia ambil orang berlakon? Ada tak movie yang cerita hantu dia guna hantu sungguh berlakon? Nah, akan datang ke televisyen anda satu cerita seram daripada Amerika yang sangat diperkatakan sekarang kerana menggunakan hantu sungguh sebanyak 5 ekor. Ada? Tak ada. Hantu semua lakonan manusia, pakai topeng, make up dan sebagainya. Action! Action. Kita pun takut cerita ni. Tahu tak? Baru nak cekik, pengarah kata kat. Atu pun relax, minum air dulu. Atu minum air. Tapi kita ni bodoh, percaya, takut juga. Betul tak? Kita tak takut yang sungguh. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sungguh bukan lakonan, tak takut. Hatu lakonan, takut. Padahal masih hatu nak buat gitu tu, penuh orang dekat tu. Pegang mikrofon, pegang dinding, pegang payung, pegang kamera. Bukan hatu sungguh. Dah membodoh, percaya, takut. Aku takut tengok cerita 2 kali tengok. Ui, tak berani. Aku tengok separuh aku tutup. Ini manusia lemah. Pasal apa? Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada virus. Ada penyakit. Benda betul tak takut. Benda berlawak takut. Cerita benar dalam Quran tak mau dengar. Cerita pelawak dalam TV sehari-hari nak dengar. Masalah tu, something problem. Faham tak? Jadi sampai bila kita nak begitu? Baliklah kita menjadi, kenapa kita dicipta oleh Allah? Keluar pagi tak salah untuk mencari nafkah, untuk meneruskan kehidupan. Tapi ingat, kehidupan kita ada 2, kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal. Untuk kehidupan sementara, kita keluar pagi balik petang mencari sesuap nasi. Untuk kehidupan yang kekal, kita bersolat jangan tinggal, kita taat segala perintah Allah. Ada orang buat kuliah ceramah agama, kita hadir sebaik mungkin. Kerana dua-dua ni kita nak hasanah pi dunia, hasanah fil akhirah. Nah, tapi kalau hasanah pi dunia saja, tak ada bagian akhirat, rugi kita nanti. Bill Gates, orang yang paling kaya, berpuluh-puluh bilion, dikatakan lebih daripada 60 bilion dolar duit dia, tapi tidak ada tauhid kepada Allah. Soalan pertama tak akan lepas jawab. Wa ma i'tiqaduka wa man rabbuka, dia tak boleh jawab. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka bermulalah azab di alam barzah. Nampak? Kehidupan kita atas dunia kejap je. Tak lama pun. Nabi kata umru ummati baina sittin wa sab'in atau kama qala. Umur umat aku antara 60 sampai 70 saja. Nah, lepas tu tak ada. Kalau lebih pada 70 jarang-jarang bonus. Biasa 60, 70. Kena molek sekarang tak siapa pun. Dulu orang kena serangan jantung berapa umur? 70. Pada tahun 70-an. Pada tahun 80-an, orang berumur 60-an sudah kena serangan jantung. Pada tahun 90-an, kata doktor ni, fakta, orang yang berumur 40-an sudah kena serangan jantung, mati pada attack yang pertama. Pada tahun 2000 milenium, 30-an sudah kena serangan jantung. 2010 ke atas, setelah 1 dekad kita melalui milenium, 20-an sudah kena. Terbaru di Malaysia 24 tahun seorang remaja attack kali pertama serangan jantung, mati terus. Balik awal. Kalau ada semayang, alhamdulillah. Tak ada solat, berat nanang. 15 seksa menunggu di alam barzah. Ini cerita betul, bukan ambil dalam cerita komik. Ini cerita dalam hadis. Mana? Ini cerita dalam Quran. Siapa tak ada solat, tiada Islam baginya. Jahat-jahat lagu mana pun kita solatlah.
Tolong jaga solat. As-solat imaduddin, dia tiang agama. Jaga jangan bagi runtuh agama hak lain. Rumah apa semua tu dia mesti ada tiang dulu. Tapak tanah tu tauhid keimanan. Puasa, zakat, haji, amalan, sedekah dan sebagainya, waktu dinding, atap, pintu dan tingkap. Tapi nak buat rumah, sama ada rumah flat, rumah banglo, rumah tinggi 400 dekat, tiang kena ada dulu. Kalau nak bubuh tingkap dulu boleh tak? Kita nak buat atap dulu boleh tak? Tiang tak letak lagi. Tak boleh. Tak percaya kita pergi rumah tuan rumah. Tuan rumah kata esok tukang mari belakang kita nak start banner rumah ni. Esok tukang pun mari, Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Kami mari ni lah 8 orang tukang nak diri rumah ni. Jadi mana tiang dia? Tuan rumah kata, ayah haji kata kita tak boleh letak lagi tiang, kita nak buat atap dulu. Tukang pun tanya, haji ni ada ambil pil kuda ke? Mabuk ke? Faham tak? Mesti kena ada tiang, solat kena ada. Atas tiang-tiang solat ni berdiri puasa, zakat, haji, sedekah, perjuangan, derma dan sebagainya. Jangan tinggal semayang. Walaupun jeng dalam tambak Johor, kalau aku balik rumah, tak dang ni, semayang di dalam kenderaan. Al-Islam yusrun. Agama Islam cukup mudah. Ngadap ke Singapura, belakang Johor Baru. Ke kanan, kiblat. Faham tak? Jam ni atas tambak Johor. Nak balik, tak dang dah. Maka tengok ke arah kiblat, Allahu Akbar, semayang gitu. Pegang steering, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, macam biasa. Lepas tu orang jalan sikit. Naik motor boleh tak? Kita nak turun tak boleh pasal beratur motor. Kalau boleh turun, wajib semayang atas rupuk, atas jalan, atas tebing, atas tanah, tepi patah. Tapi kalau tak boleh berhenti, semayang atas motor. Allahu Akbar. Kalau superbike, Allahu Akbar. Lagi jauh. Kalau geng Ali Davidson, Allahu Akbar. Nak buat mana nak jalan motor? Tapi semayang, betul tak? Kalau tak semayang, dia adalah anak beranak syaitan. Tak ada kira siapa-siapa. Kerana orang yang enggan tunduk kepada Allah, iblis. Maka siapa tak mau tunduk kepada Allah, dialah tentera-tentera iblis. Walau pangkat apa sekalipun. Kalau doktor tidak semayang, doktor iblis. Itu saja. Kalau businessman tak semayang, businessman iblis. Nampak? Sungguh. Kita nak balik kan gini. Orang mari kita mandi, kita mayang, kita mayak kita. Simpan dalam kubur. Ada kehidupan yang kedua. Wa annallaha yab'asu man fil kubur. Allah Ta'ala akan yab'asu, akan membangunkan semula man fil kubur, mereka yang ada di dalam kubur. Bangun buat apa? Ada pampai pada masyarakat? Bukan pampai, ada mahkamah untuk dibicarakan. Nampak? Siapa jadi hakim? Allah Ta'ala. Siapa saksi? Tangan kita, kaki. Mulut akan ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Betul tak? Wa tukallimuna aydihim. Sampai habis ayat. Maka tak kiralah apa jadi sekalipun program Maulidur Rasul, supaya kita keluar daripada masjid malam ni, kita berazam untuk membetulkan keadaan. Kerana Rasulullah adalah penghulu segala Nabi. Dialah harapan kita untuk kita tupang tuah Rasulullah di akhirat nanti. Kita tak dang jumpa Rasulullah, tak apa, tanda kita sayang. Kita buat majlis Maulidur Rasul, tapi bukan sekadar majlis, supaya kita tambah lagi semangat cinta kita pada Rasulullah. Bukan di mulut, tapi pada perkataan, perbuatan dan segala tingkah laku kita. Kita akan marah orang yang mempertikai atau memperlekeh Rasulullah. Dan kita akan sayang siapa yang sayang Rasulullah. Barulah kita dapat minum
di kolam Kausar Nabi di hari akhirat nanti. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, kita buat happy kita saja, kita tak rasa Nabi ni mustahak untuk kita ikut, maka tak dapat minum di kolam Kausar di akhirat nanti. Bila tak minum di kolam Kausar, maknanya dia akan pergi ke sebelah syurga. Orang putih panggil go to hell. Faham tak? InsyaAllah, biarlah kita bersemangat balik untuk sayang Rasulullah. Anak kita, kita sayang juga, tapi lebih Rasulullah. Bini kita, kita sayang juga, tapi lebih sayang Rasulullah. Faham? Jangan sampai bini punya pasal kita tak pergi masjid. Nabi Ibrahim, dia tinggal isteri dia Siti Hajar dengan anak Ismail masih kecil di kota Mekah. Tak ada bangunan, tak ada rumah, padang pasir. Sebab Allah yang perintah. Tahu tak? Supaya kita tak boleh beri alasan di akhirat nanti. Kerana anak bini, kita tak sempat nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi kuliah. Nabi Ibrahim tinggal di kota, di Mekah yang tak ada kota, tak ada rumah. Bini dengan anak hak masih kecil, tak ada duit, tak ada orang, tak ada atap, tak ada air, tak ada makanan, balik ke Palestin sebab perintah Allah. Jadi kita takkan tak boleh tinggal bini kita di rumah sekejap untuk hadir kuliah agama selama sejam setengah. Tahu tak? Padahal kita tinggal rumah yang bini kita tu ada rumah, ada bilik, ada makanan, ada fris, ada kuih, ada air, ada televisyen, ada lampu, ada segala mak nenek. Nak? Ni dak ni, abang nak pergi mana bang? Malam ni ada kuliah kat masjid. Tak usah pergi malam ni. I takutlah duduk seorang kat rumah. Ada lipas lah kat rumah. Ambil lipas tu, boh dalam kain dia. Biar padang ke muka. Laki bila dengar bini kata gitu terus tak pergi masjid. Faham tak? Bini punya pasal. Padahal mu nak jawab kat gini. Ni sekarang ramai mana orang yang tak ingat doa masuk tandas. Doa keluar tandas tak ingat. Tapi menjadi suami orang. Ni apakah benda gitu bodoh gitu. Tak percaya suruh juru nikah. Masa nak nikah, sebelum saya akadkan, ijab kabulkan pengantin, saya ada beberapa soalan untuk disoal. Soalan pertama, cuba pengantin jawab dan baca doa pergi masuk tandas. Pengantin kata, boleh saya ke tandas? Tak kecing-kecing pengantin, tak boleh kahwin, tak ingat doa masuk ke tandas. Tahu tak? Allahu Rabbi, orang lain budak lagi baru 10 tahun, 12 tahun sudah hafal Quran, sudah ingat hadis. Tahu tak? Alfiyah Ibnu Malik Nahu 1000 bait duduk dalam dada. Faham? Kita tua nak mapuh esok sekarang, muka pun berkeduk dah. Dah ingat lagi doa masuk tandas, doa keluar tandas, bacaan bila angin ribut, hujan terlampau lebat, nak baca benda tak reti. Yang kita reti makan, minum air. Itulah hayawan yang berkaki dua. Betul tak? Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Orang beriman hanya ada cita-citanya siang dan malam nak pergi ke rumah Allah. Wal bahimatu, adapun binatang, himmatuha ilal akli wasyurbi, cita-citanya hanya nak makan dan nak minum saja. Makan minum main, makan minum main, jenis kambing. Nampak? Maka sebelum kita jawab soalan, boleh tak sejam lagi?